Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati saudara pengacara majlis, yang berbahagia Tuan Pengerusi Masjid Jami' Sungai Rambai, Ashabul Fadilah, Tuan Imam, Ahli Jawatan Kuasa Masjid, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan kesempatan yang diberikan pada malam yang berbahagia ni. Dapat sama-sama kita berkumpul, kita berhimpun di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, di dalam rangka kita meneruskan, iaitulah sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita sambut ni pasal apa? Pasal untuk menyatakan bahawa cinta dan sayangnya kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambut saja, cinta saja tidak memadai. Kerana ada dua perkara yang perlu ada untuk sama-sama kita sayang dan cinta kepada Nabi, seterusnya kita mendapat tempat di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga. Nombor satu, perlu ada sifat cinta, kasih dan sayang. Satu. Nombor dua, iaitulah perlu ada sifat ittiba', iaitu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua benda ni. Kalau salah satu tak ada, dia akan jadi macam mana kisah yang berlaku pada zaman Nabi. Kalau kita hanya ada sifat sayang pada Nabi tapi tak ikut Nabi, dia akan jadi seperti mana Abdul Manaf, ataupun digelar sebagai Abu Talib. Siapa dia Abu Talib? Dia ni ponakan Nabi. Nama sebenar dia adalah Abdul Manaf bin Abdul Muttalib. Digelar sebagai Abu Talib pasal dia ni ada anak yang bernama Talib. Abu tu makna dia bapa kepada Talib. Abdul Manaf ataupun Abu Talib ni dia ada 7 orang anak. Ada 4 orang lelaki, 3 orang perempuan. Yang lelaki ni nombor 1 bernama Aqil bin Abu Talib. Nombor 2 bernama Ja'far bin Abu Talib. Nombor 3 bernama Ali bin Abu Talib. Nombor 4 bernama Talib bin Abdul Manaf ataupun bin Abi Talib. 4 orang lelaki. Manakala perempuan bernama Jumadah, bernama Fathiyah, dan juga yang ketiga kata ulama nama dia Baida ataupun Sa'diyah. Ada 3 orang. Yang tu semua adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib ni tuan-tuan, dia sayang tak sayang kepada Nabi, dia sayang. Malah cinta dia kepada Nabi lebih daripada kita lagi. Kita duk abang kita sayang kat Nabi, duk abang cinta kat Nabi. Abu Talib lebih daripada tu lagi. Sebab tu tuan-tuan, kalau tengok sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ketika mana di dalam perut mak dia Siti Aminah,
Siti Aminah binti Abdul Wahab, itu nama mak Nabi. Waktu Nabi 2 bulan berada dalam kandungan ibu dia sudah kehilangan bapa dia yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib, meninggal dunia. Maknanya Nabi menjadi yatim waktu dalam perut, waktu umur 2 bulan. Lepas daripada tu Nabi dilahirkan, umur 6 tahun. Nabi SAW kehilangan mak dia, Siti Aminah. Yang di saat itu Aminah dia nak pergi ke Madinah, dekat dengan satu rumah yang bernama Rumah Nabirah. Dia nak pergi di situ, tiba-tiba sampai ke Abuak. Perjalanan daripada Mekah ke Madinah, tengah-tengah sampai tang tu dia jatuh sakit. Waktu tu umur Nabi berapa tahun tuan-tuan? Umur Nabi 6 tahun. Meninggal. Umur Nabi 6 tahun, siapa yang jaga? Abdul Muttalib. Siapa dia Abdul Muttalib ni? Nama dia adalah Syaibah. Dia ni adalah tok wan Nabi SAW. Abu Talib dia jaga Nabi SAW sampai umur 8 tahun. Bila umur 8 tahun, dia pun jatuh sakit dan meninggal. Di saat itu, sebelum waktu dia meninggal itu, waktu dia berada dalam keadaan sakit, dia panggil 9 orang anak dia, lelaki. Dia Abdul Muttalib, dia ada anak sebanyak 16 orang. Ni tuan-tuan, nak cerita bab Nabi ni. Tak tahulah tuan-tuan pening kepala ke tak tahulah. Tadi cerita bab Abi Talib, anak dia ada 7 orang. Ni cerita pula tentang pak menakan Nabi. Pak menakan Nabi ada 9 orang, mak menakan Nabi ada 6 orang. Tu dia tuan-tuan. Yang ni yang kita nak kena ingat. Hal lain kita boleh ingat. Kan? Adik-beradik, artis apa semua boleh duk ingat. Tapi mai hak Nabi ni tak apa nak boleh ingat. Mak menakan Nabi pun kita tak bisa duk dengar. Betul tak betul sekalian? Yang kita duk dengar pak menakan Nabi lah, tu pun 2-3 orang kita duk dengar. Abdul Muttalib dia ada anak laki ada 10 orang. Antara dia siapa dia? Abdullah, yang tu pak Nabi SAW. Abdullah ni anak kecil sekali. Anak kecil. Antara anak dia lelaki ni, nombor 1 Al-Harith bin Abdul Muttalib. Nama dia ni pun pernah disebut dalam sejarah Nabi. Nombor 2 bernama Abdul Manaf. Siapa dia Abdul Manaf? Saya sebut tadi ni Abu Talib. Yang tu anak dia nombor 2. Nombor 3 anak dia bernama Az-Zubair. Nombor 3. Nombor 4 anak dia bernama Darar. Nombor 5 anak dia bernama Abdul Manaf. Abdul Uzza. Abdul Manaf nombor 2. Abdul Uzza. Siapa dia Abdul Uzza ni? Pak menakan Nabi. Kita tak kenal ni. Tapi kalau saya sebut gelaran dia, tuan-tuan mesti kenal. Siapa dia? Abu Lahab. Abu Lahab. Oh, baru dia bunyi. Sebut Abdul Uzza, tak apa nak kenal lagi. Abu Lahab kenal. Abu Lahab ni siapa? Pak menakan Nabi. Dialah antara orang yang cukup kejam dia tentang Nabi SAW. Ni Abu Lahab ni. Ada kisah dia lagi. Lepas tu pak menakan Nabi lagi bernama Al-Abbas. Al-Abbas ni dia ada anak yang tuan-tuan rajin duk dengar. Kadang-kadang bila orang baca hadis an Ibnu Abbas. Nampak tak? Anak dia ada 2 orang laki-laki. Satu bernama Fadlun, yang kedua bernama Abdullah. Fadlun ataupun Fudail ni lah yang papah Nabi SAW waktu hari Isnin, pagi Isnin Nabi nak sembahyang subuh. Waktu tu Nabi nak meninggal lah. Nabi tak larang dah. Tapi Nabi nak pergi juga sembahyang subuh. Nabi panggil Bilal bin Rabah mai pegang sebelah kanan, Nabi panggil Fudail, iaitulah sepupu dia, mai pegang sebelah kiri sambil duk papah Nabi sembahyang. Dalam duk sembahyang tu Nabi sandang dekat depa 2 orang ni. Maknanya apa tuan-tuan sekalian? Nabi yang tak larat tu pun sembahyang. Walaupun dia ketalif diri lama, tapi ada orang yang dia pegang.
Tuan-tuan pun macam tu. Kalau tak larat berdiri lama, boleh. Nak tak kerusi, pegang kerusi pun tak apa. Tapi belah Sungai Rambai orang tak pernah duk buat lah. Kalau duk pegang meja lagu, duk semayang lagu tu, dia jadi satu hingang. Dia kata, apa dia ni nak semayang, apa duk pegang meja lah pula, dia jadi pelik. Sedangkan Nabi memang macam tu. Ini nama dia. Dia Al-Abbas. Lepas tu nama dia, tuan-tuan kenal lagi pemanakan Nabi ni, yang digelar sebagai Asadullah, singa padang pasir. Nama apa dia? Hamzah bin Abdul Muttalib. Kenal Hamzah. Lepas tu pemanakan Nabi bernama Al-Abbad. Seterusnya pemanakan Nabi bernama Al-Muqawwim. Itu di antara 9 orang pemanakan Nabi SAW. Manakala pemanakan Nabi pula ada 6 orang. Nombor 1, nama dia Baidah, pemanakan Nabi. Nombor 2, nama dia Umaymah. Nombor 3, nama dia Urwah. Nombor 4, nama dia Atiqah. Nombor 5, nama dia Birrah. Nombor 6, nama dia Safiyah. Tu, kenal nama tu. Boleh ulang balik tak? Tobat lahum, tak boleh ulang. Tu sudah ulang lah. Kurang-kurangnya kita tahu. Anak Abdul Muttalib ada 16 orang. Maknanya pak menakan Nabi ada 9 orang lelaki. Mak menakan Nabi dah apa? Ada 6 orang. Cukup yang tu. Saya nak cerita apa tuan-tuan? Abdul Muttalib, waktu Nabi SAW umur 8 tahun. Dia tak larat dah waktu tu, dia panggil 9 orang pak menakan Nabi SAW. Bila dia panggil, dia habaq, dia kata apa? Ni anak menakan hamba, Mat. Dia panggil Mat lah kot, kalau bahasa Sungai Rambai ni. Dia kata ni Mat ni, tak ada siapa nak jaga. Aku dah tak boleh jaga, aku tak larat dah. Lah ni aku nak bagi Mat ni kepada abang hamba, Manak. Dia panggil Manak. Ataupun Talib, Abu Talib. Aku nak bagi dia yang jaga. Jadi tuan-tuan sekalian, daripada mula umur Nabi 8 tahun lah, Nabi dipelihara oleh Abu Talib sampailah Nabi SAW menikah. Sampai Nabi dah menikah, dah apa semua lah, Abu Talib duk jaga. Sayang dia kepada Nabi. Dia bela Nabi daripada umur 8 tahun. Sehinggakan anak-anak dia, antara dia Abu Talib, antara dia anak dia Ali, antara dia Talib. Pakat duk cemburu. Pasal apa? Pasal Abu Talib ni dia mendahulukan anak menakan dia daripada anak tu. Sampai tahu tu. Sayangnya dia kepada Nabi SAW. Bukan takat tu tuan-tuan sekalian, malah dia adalah orang yang memberikan ruang kepada Nabi untuk Nabi nak berdakwah. Dia bawa Nabi. Waktu tu dia duk kena hantam. Nabi duk kena hantam dah. Nabi nak bagi kuliah, Nabi nak bagi ceramah, Nabi nak cerita tentang Islam ni tak boleh. Orang tak buka jalan. Abu Talib mengisytiharkan, aku bagi permit dekat Muhammad. Siapa nak halang Muhammad, hampa berhadapan dengan aku, Abu Talib. Sayang tak sayang dekat Nabi? Sayang, tuan-tuan sekalian. Tetapi walaupun dia sayang kepada Nabi SAW, dia tidak ittiba'. Ittiba' ni bahasa Arab. Apa dia ittiba'? Dia tak ikut Nabi SAW. Dia sayang saja ke Nabi, tapi tak ikut Nabi. Bukti dia apa tuan-tuan? Tak kala dia berada dalam keadaan sakarat. Ini ada sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Abdullah ibnu Mas'ud. Dia kata apa? Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata waktu tu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia pergi rumah Abu Talib. Waktu tu Abu Talib dalam keadaan hadarathul wafah, datang kepada dia saat kematian. Makna dia duk lorat dah bahasa kita. Lorat dah. Tak larat dah, lorat dah. Dan bersama dengan Abu Talib yang waktu lorat tu ada 2 orang sahabat baik dia, iaitulah Umar ibnu Hisham ataupun dikenali sebagai Abu Jahal, dan juga Abdullah bin Abi Umayyah. 2 orang ni, mereka ni orang besar Quraisy, dan mereka ni tak masuk Islam. Mereka lah antara orang yang cukup tentang Nabi SAW.
Nabi pun tak cakap banyak, dia pergi kat pak menakan dia. Dia kata kat pak menakan dia kata ay ammi. Waktu tu pak menakan dia pun napas turun naik dah. Dia kata ay ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Dia kata pakcik sebut pakcik la ilaha illallah. Macam mana kita duk talqin kepada orang yang dalam keadaan nazak. Benda ni sunnah Nabi. Waktu kita tengok pak kita nampak macam dia pun dah mula duk sakit lama, tuan-tuan sekalian. Kita duk parti, tengok orang tua-tua kata kalau hidung dah mula jatuh, telinga dah mula jatuh dah, nampak muka lagu duk pucat, napas duk turun naik dah. Kita pergi kat telinga dia pelan-pelan. La ilaha illallah. Biar mulut dia boleh sebut perkataan tu. Yang tu. Nabi pun buat macam tu dekat pak menakan dia. Nabi kata apa? Nabi kata, wahai pakcik, sebutlah ilaha illallah. Kalimah ni lah yang engkau perlukan di sisi Allah. Pasal apa? Pasal pakcik tak pernah Islam. Pasal pakcik tak pernah mengucap. Pakcik duduk dengan saya, pakcik jaga saya duk Islamkan ramai orang. Tapi bila saya nak Islamkan pakcik duk lari. Tak Islam pada saya. Maknanya pakcik bukan orang Islam. Lah ni pakcik nak meninggal dah. Sebutlah la ilaha illallah. Inilah kalimah yang pakcik akan guna ketika mana di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu pula tuan-tuan sekalian, Abu Jahal dengan Abu Talib duk dengar. Depa sudah potong tangkona. Apa maksud potong tangkona? Depa sudah cut Abu Talib. Depa kata ke Abu Talib, ya Abu Talib, atarghabu an millata Abdul Muttalib? Woi, lid, dia panggil lid. Lagu kan bahasa dulu. Dia kata lid. Hang tak suka ke agama ayah kita? Agama Abdul Muttalib, makna dia agama nenek moyang yang selama ni hang duk anut lah ni, betul dah. Agama itulah yang membawa hang ni jadi orang besar. Agama itulah yang bagi hang disegani oleh orang. Agama itulah yang hang anut sampai lah ni. Tak ada masalah apa pun. Yang hang duk kalau nak ikut agama dia buat apa? Dia duk main psycho ketika mana kawan ni lorat, tuan-tuan sekalian. Oi, kacau kalau main psycho macam tu. Sebab tu tuan-tuan, Nabi SAW pernah pesan kepada kita. Ketika mana kita berada dalam sakarat, dalam lorat kita tu, kita akan disaiko oleh syaitan di saat itu. Yang tu yang paling kita takut. Kita akan disaiko oleh syaitan. Syaitan akan main kat kita. Tuan-tuan, waktu lorat ni, Allah Ta'ala kata apa? Wajaat sakratul mauti bil haq. Yang kata sakarat ni satu benda hak betul. Apa makna sakarat? Makna dia lemah. Tuan-tuan bernapas ni tak lepas. Kalau bernapas tak lepas, tuan-tuan akan cari benda untuk tuan-tuan nak orang kata apa? Nak hanggau, nak pegang. Sakarat ni makna dia apa? Selain daripada lemah, makna dia ditekan. Bulldozer kan? Megelek badan tuan-tuan rasa ke mana? Nak bernapas tak boleh. Maknanya tuan-tuan akan cari orang untuk nak minta tolong. Dan juga sakarat ni juga makna apa? Makna dia ni dahaga. Waktu mati, waktu lorat ni tuan-tuan, kita dahaga ayam. Lapar ayam. Tapi kita nak sebut tak boleh. Pasal lidah kita dah mula jadi melengkoi dah. Lidah kita pun dah mula dia jadi herat dah. Nak sebut ayam pun dia sebut lain. Tak boleh. Boleh lagu tu ya. Kita kata nak apa ya? Tak tahu datang apa. Di saat tu tuan-tuan sekalian, Nabi kata apa? Syaitan akan datang membawa kepada kita ayam. Ni yang kata psycho lah. Syaitan main-main dia kata hang nak ayak tak? Kita nampak tuan-tuan sekalian, bukan tak nampak. Kita kata aku mau ayak. Syaitan kata boleh. Kalau hang mau, hang mai ikut aku. Hang ikut aku, ambillah agama. Ikut agama Nabi Aisyah, ikut agama Kristian, ikut agama Yahudi. Dia main kacau macam tu. Oh tuan-tuan, lorat benda macam ni. Jadi ustaz kita nak cover macam mana ustaz? Pasal itulah Nabi SAW pesan banyak-banyak kat kita. Nabi kata apa tuan-tuan sekalian, dalam doa yang rajin tu imam rajin duk baca, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Tu doa tu. Kan kita minta kepada Allah Ta'ala. Kan? Wa taubatan qabla al-maut. Ya Allah, bagilah kami taubat sebelum kami mati.
wa rahmatan 'indal maut, bagilah kasih sayangmu ya Allah ketika mana kami nak mati, wa maghfiratan ba'dal maut, bagilah keampunanmu ya Allah waktu kami nak mati. Kami takut sebab tak ada siapa boleh tolong kita, tak ada siapa, tuan-tuan sekalian. Sehingga kan Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Haqqah ketika mana datangnya sakarat kepada kita, kalla idza balaghatit taraqi, waktu kita bernafas, nafas dah sampai di rengkuh, dia tak masuk ke dalam dada, itu tanda kita nak mati. Allah Ta'ala akan kata, kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raq, Tuhan kata, lah ni siapa nak tolong hang, Tuhan kata. Waktu kita tak boleh nak bernafas, siapa nak tolong kita? Walaupun di mulut kita panggil anak kita panggil alung, kita panggil anak, panggil apa acu ke apa, tolong ayah Ustaz, ayah tak boleh bernafas. Depa tengok kita, depa tak orang kata apa, tak tawan hala benda apa kita sebut. Hanya menangis. Bini kita duk menangis di ujung katil, kita tengok dia, kita panggil dia, hang tolong aku Ustaz, aku bernafas tak boleh ni, aku nak buat macam mana ni? Dia pun duk tengok apa benda abang nak cakap ni tak faham, duk menangis. Kawan-kawan yang main ziarah kita waktu lorat, tuan-tuan sekalian, lepas daripada dia duk tengok, kawan-kawan duk tengok ni, mereka pun tak boleh nak buat apa. Takkan duk boleh pegang kaki kita, duk urut belan-belan macam tu ya. Duk abang kata, buat mengucap. Yang tu ya, kita pun duk kata mengucap apa? Aku penat ni, aku tak boleh nafas ni, hang tolong aku Ustaz. Apa? Benda apa hang cakap? Tak boleh nak tangkap. Tuhan kata apa? Man raq, siapa nak tolong hang waktu ni? Atas dunia dulu hang sombong. Atas dunia dulu azan dengar masuk dalam telinga hang tak pernah mai pun. Atas dunia dulu macam-macam jawatan kuasa masjid buat program masjid mengenalkan hang kepada Allah, mengenalkan hang kepada Nabi. Di mana hang waktu tu? Atas tu dengan kuliah-kuliah, ramai ustaz-ustaz duk mai habaq macam mana cara untuk kita berhadapan dengan sakarat, macam mana cara untuk kita nak menemui mati, apa bekalan-bekalan yang perlu kita bawa. Hang tak pernah dengar langsung, hang buat tak peduli. Lah ni siapa nak tolong hang? Boleh tak tu? Boleh kata tak? Lagu duk nampak marah kat saya. Tuan-tuan, tak bukan kata tuan-tuan ni, saya pun sama. Maknanya apa? Semua kita ni akan menghadapi detik-detik ni. Sebab itulah dalam doa kita duk minta apa? Allahumma hawin. Hawin ni maksud apa? Bukan ambil orang hawin lepas keluar. Hawin ni makna apa? Layyin. Layyin ni apa dia? Lembut. Ya Allah, permudahkan kami. Ya Allah, lembutkan kami. Ya Allah, fi sakaratil maut, ketika mana kami nak mati. Wan najata minan nar, dan selamatkan kami daripada api neraka. Wal afwa 'indal hisab, dan juga permudahkan, haluikan, lembutkan ketika mana penghisaban terhadap amalan-amalan kami. Tu doa tu. Tuan-tuan amin tak kat belakang? Tak amin. Tu imam seorang saya baca. Kita duduk belakang. Ya. Tu tak tahu makna apa. Tu maksud bagi bila Tuhan nak bagi tak bagi sudah. Doa yang lain Imam Rajin duk baca, tuan-tuan pun belah dengar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Tu doa tu. Ya Allah, ikhtim lana, matikan kami, bagi penghujung kehidupan kami dengan penghujung yang husnil khatimah. Husni ni maksud dia baik, mati hak elok. Wala takhtim, janganlah engkau matikan kami alaina bisu'il khatimah, dengan mati hak tak elok kami tak mau. Maknanya apa tuan-tuan? Mati tak sembahyang tak mau, mati tengah buat maksiat tak mau, mati tengah lari daripada agama tak mau, mati tengah lari daripada duk buat benda jahat tak mau. Mati jenis-jenis macam tu buat apa tuan-tuan sekalian? Sebab tu kita minta kepada Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi lemah. Bila duk kena macam tu, duk main hingat macam tu, pasal tu ulama antara dia Imam At-Tirmizi dalam kitab dia Bahrul Mazi yang dikarang oleh Syekh Idris Al-Marbawi, jilid 7, kitab Al-Janaiz, kitab tentang jenazah. Dia anjurkan kepada kita
Ketika mana tuan-tuan sekalian dalam keadaan logat dan sakaratul maut. Tuan-tuan jangan duk panggil anak-anak yang mana baca tak fasih, baca Yasin ikut dan bunyi angin ni ya tuan-tuan sekalian, duk pergi baca sebelah apa, sebelah mak logat ni, jangan. Saya duk pergi baca Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Duk baca jenis macam tu, jenis bunyi-bunyi angin ni. Jangan tuan-tuan sekalian. Pasal apa? Sagi dia jadi sabut. Dia dahlah mengharapkan doa daripada kita. Dia nak tenang waktu tu. Dia nak pegang kalimah la ilaha illallah. Tiba-tiba kita duk baca. Bukan dekat kita seorang ramai-ramai pula baca tak betul pula tu. Jadi Ustaz tadi baca agak lepas ni. Boleh baca tapi baca yang betul. Sebab tu dulu ni pernah lah satu ketika waktu saya jadi imam di balik pulau. Saya pergi ziarah orang sakit waktu tu. Sakit apa? Meninggal lah. Saya pergi rumah tu tuan-tuan, saya duduk dengar Syekh Abdul Rahman Sudais duk baca surah Yasin. Kata depa ni ambil tang mana Syekh Abdul Rahman Sudais baca Yasin ni. Tuan-tuan kenal Abdul Rahman Sudais? Imam Masjidil Haram. Sudais kot baca. Saya kata ni rupa-rupanya tuan-tuan sekalian, mayat pak duk ada sebelah, dia pergi buka YouTube, dia beritahu kat pak dah. Nanya. Lepas tu anak duk tahu lah, duk di luar. Sambil duk baca okok suria, sambil duk sembang apa di luar, berom-beram tu. Pak tu duduk dengan YouTube. Kalaulah Allahu Akbar. Wallahu a'lam. Kita nak kata tak kena kan. Ataulah mazhab apa. Saya duk cari tak ada pun mazhab YouTube. Apa gunanya anak duk ada? Kurang-kurang kalau hang tak boleh baca apa, hang duduk tentu hang berdoa kepada Allah pun, itu pun lagi baik. Tuan-tuan sekalian. Yang ni pesanan ni. Habaq kat anak kita, kalau aku mati nanti, aku sakarat nanti, kalau boleh hang baca kat aku surah surah Qaf ke, hang bacalah surah Yasin ke, hang bacalah surah Al-Mulk ke. Dia kata, ayah pun tahu cik macam mana kan, cik Iqra satu pun tak lepas. Loh, hang tak mengaji ke? Tak mengaji pun ayah tak bagi saya mengaji, hang mampu kita. Lepas tu tak apalah, aku nak suruh hang mengaji lah pun hang mesti tahu pergi mengaji, betul tak? Takkan umur 83 nak pergi kafar kan? Tobat dak. Lah ni lagu ni lah. Kalau aku meninggal nanti, hang duduk di sebelah aku, hang tak boleh nak baca apa pun, hang kat tangan, hang berdoa ke Allah. Ya Allah, ampunkanlah ayah aku. Ya Allah, ampunkanlah ayah aku. Yang tu lebih baik, tuan-tuan sekalian. Pasal ini bersabit dengan hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Ketika mana Nabi duduk di kubur, hadis riwayat Imam Ahmad. Bara' bin Azib, sahabat Nabi, dia meriwayatkan. Nabi duduk tentu tuan-tuan sekalian, Nabi kata apa? Istaghfiru li akhikum. Nabi kata, hampa ramai-ramai ni mintalah ampun kepada saudara hamba ni. Apa nak minta ampun kepada tuan-tuan? Duduk di kubur, di mulut kita baca apa? Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu. Yang tu. Tapi perangai kita lah ni macam mana di kubur, tuan-tuan? Waktu meninggal tu dia turun mai ramai-ramai. Betul tak? Daripada mana punya turun mai tu? Kata dia beradik dia ramai Ustaz. Dia turun tu penuh dengan mereka ya. Tapi sayangnya dalam masjid tak ada siapa pun sembahyang. Adik-beradik ni duduk ingat keluar ya. Apa gunanya mai ramai-ramai? Mai nak buat ramai ke apakah? Patutnya ni duduk sembahyang, masuk sembahyang. Mana kita nak tahu dalam ramai-ramai hak mai tu ada orang yang musafir. Musafir ni tuan-tuan, doa dia didengari oleh Allah. Kita meninggal di Sungai Rambai ni, ada adik-beradik kita anu mai daripada Gopeng, mai daripada Perlis, yang depa ni musafir. Bila depa mai tuan-tuan, depa sembahyang, depa angkat tangan, imam baca doa, depa mengaminkan. Kemungkinan dalam banyak-banyak depa takkan tak ada satu dua doa yang Allah Taala terima. Daripada hampa mai ramai-ramai, betul hampa duk sembang kok luak lah apa semua. Yang tak buat nak syok, dia kata nanti mayat pada simpan, kita pergi cari nasi kena bagus yang aku ni. Pergi tu pula dah. Ada tak ada tuan sekalian? Pasal belungguk yang saya sebut ni. Apa gunanya? Anak tuan-tuan sekalian, anak ni hanya tugas dia tolong korek liang, lepas tu dia bawa mayat pak dia pergi ke kubur, yang tu aja. Dia tak masuk main semayang, dia duduk di luar. Sedangkan tuan-tuan, doa dia tu pak dia amat memerlukan, mak dia amat memerlukan. Minta maaf cik, bukan getah suara saja nak lepas. Kita perlukan tuan-tuan. Pasal Nabi kata apa? Nabi kata 3 benda. Hak ni pun hadis ni hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tuan-tuan pun bisa dengar hadis ni. Nabi kata idza mata banu Adam, bila meninggalnya anak Adam itu,
inqata'a amaluh, terpotong semua amalan dia, tak boleh dah. Dia dah meninggal habis lah. Dia tak boleh nak semayang lah, dia tak boleh nak baca Quran dah, tak dapat apa dah kat dia. Illa min salasin. Nabi kata kecuali 3 amalan yang sampai pahala mai kat dia, sampai amalan tu mai kepada dia. Yang pertama apa? Nabi kata apa? Sadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Tentu buat keluar duit untuk nak wakaf kapet Masjid Sungai Rambai ni. Lagi mana orang pakai kapet ni, lagi itulah wakaf pahala saya dapat kepada tuan-tuan sekalian. Malaikat bagi kepada tuan-tuan. Tiap kali malaikat bagi. Tuan-tuan beli aircon, tuan-tuan bayar duit api, duit karan apa semua ni. Tuan-tuan tengok apa yang ada di masjid ni, benda apa yang akan digunakan masjid ni. Tuan-tuan, sehari kita guna masjid ni 5 kali kita semayang, betul? Lepas tu dengan bulan puasa ni hampir masjid ni tidak tutup. Maknanya masjid ni sentiasa imarah. Tiap duit yang ada yang tuan-tuan bagi kepada masjid, hak mana tuan-tuan buat masjid ni, lagi mana masjid ni ada, masjid ni tidak dirobohkan, tidak diruntuhkan, lagi itulah pahala sampai kepada tuan-tuan. Walaupun tuan-tuan meninggal 20 tahun, 30 tahun dah. Satu. Nombor 2, Nabi kata apa? Ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bagi manfaat. Ilmu bagi manfaat bukan ustaz ni. Oh, untung ustaz ni tuan-tuan sekalian betul. Ilmu bagi manfaat ni apa? Tuan-tuan malam ni tuan-tuan dengar ni. Ada 1, 2, 3, 1, 2 benda hak mesti tuan-tuan dapat malam ni. Hak dapat ni balik sebarkan kepada orang. Kurang-kurang bila orang tu beramal. Kita dah meninggal dah tuan-tuan, dia lagi hidup beramal, pahala mai kat kita. Antara dia apa? Yang ilmu bagi manfaat ni, ajak anak-anak semayang. Tuan-tuan duk semayang lah ni. Hak ni tuan-tuan jawab sendirilah. Tuan-tuan duk semayang lah ni, mak ayah tuan-tuan suruh tak semayang dulu ni? Ingat waktu kita kecil dulu, mak kita kata ni, Din, jangan tinggal semayang lah. Ayah pula kata, Din, hang jangan tinggal semayang. Kita duk dengar lah benda tu. Hari ni kita semayang tuan-tuan sekalian. Lagi mana kita duk semayang, pahala sampai kat dia. Tu. Sebab tu kena pesan ke anak-anak. Semayang. Puasa. Baca Quran. Bila dia baca, dia teringat. Oh, pak aku dulu pernah duk pesan kat aku. Lagi dia duk buat tuan-tuan sekalian, pahala sampai kat dia. Yang ketiga, kata Nabi SAW, waladin salihin yada'ulah, anak yang saleh yang mendoakan dia. Bukan anak Haji Saleh. Anak saleh ni maksud apa? Anak yang mendoakan dia. Walaupun dia ni tuan-tuan sekalian, dia ni jenis apa nama, anak hantu ke apa ke, tak tahulah biar api lah. Tapi waktu tu tuan-tuan, dia bertaubat kepada Allah. Ya Allah ampunilah aku, ya Allah ampunilah pak aku. Allah Ta'ala terima doa dia. Tuhan bagi pada kita, nah Tuhan kata ambil ke hang. Apa dia ni kita kata, kita duduk dalam kubur. Noh, anak hang tadi baru duduk berdoa ke hang. Oh, lama dah dekat 30 tahun tak pernah berdoa. Itulah dia jatuh benggerak, dia dah nak teringat hang. Pada ayat ini tu. Boleh tak sekalian muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Itu di antara dia. Baik, berbalik kepada hadis kita ni. Waktu tu tuan-tuan sekalian, yang kata pak menakan Nabi ni, dia pun jadi confused. Dia jadi confused. Last sekali, dia kalih kepada Nabi SAW. Dia kalih-kalih, dia geleng kepala, dan dia pun meninggal waktu tu. Oh, Nabi dia cukup ralat tuan-tuan bila pak menakan meninggal. Kita pun mesti ralat kalau kita ada kawan yang bukan Islam, tapi dia kenal segala-galanya tentang Islam ni. Sampai dia duk pesan kat kita pula, dengar-dengar azan, dia kata tu orang bang lah. Dia pun tahu orang bang lah, dia tak habis semayang lah. Kata hang tahu mana? Dia kata aku duduk dengan orang Melayu lama. Mana? Dia kata aku baca Jawi pun boleh. Tapi tak masuk Islam. Kita pun tiba-tiba dia meninggal. Tuan-tuan sekalian, bila dia meninggal itu diuruskan dalam keadaan agama dia, kita berasa duk berasa ralat sampai hari ni. Pasal apa? Sikit je lagi dia faham dah yang kata Islam tu. Takkan nak sembang dengan dia bab rukun Islam, rukun iman, dia boleh hurai mai kat kita Dengan jawi-jawi pun dia boleh baca. Dia kata Allah apalah sangat, takkan nak mengucap. Tapi dia tak mengucap. Tiba-tiba dia meninggal. Kita berasa apa tuan-tuan? Allah dia ralat subuhlah. Sama juga macam pak menakan Nabi SAW. Bila pak menakan dia meninggal, Nabi cukup ralat. Pasal dia jaga Nabi daripada umur 8 tahun sampai dah umur 40. Nabi menjadi Rasul. Lepas tu dia jaga sampai Nabi menikah dengan Khadijah. Dia jaga tuan-tuan sekalian sampai Khadijah meninggal. Dia jaga Nabi Muhammad. Tapi sayangnya dia tidak memeluk agama Islam, tidak mengikut Nabi. Nampak tuan-tuan sekalian?
Dia hanya cinta kat Nabi tapi tak ikut Nabi. Apa kesudahan dia? Dia juga kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, orang yang ikut Nabi tapi tak sayang kat Nabi. Ada juga. Siapa dia tuan-tuan sekalian? Tuan-tuan pernah dengar nama ni? Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ni siapa dia? Ketua munafik. Sehingga kan dalam Al-Quran ada surah Al-Munafiqun. Cerita bab mereka ni ya. Dia ikut tak Nabi? Dia ikut. Dia pakai serban macam serban Nabi. Dia pakai jubah macam jubah Nabi. Dia semayang belakang Nabi. Tetapi di dalam hati dia tuan-tuan membenci Nabi SAW. Macam mana kematian dia? Begitu juga sama kes dia. Dia membenci Nabi, dia mati dalam keadaan kufur, tuan-tuan sekalian. Maknanya kena ada dua benda ni. Satu apa dia? Cinta kat Nabi. Yang kedua ikut Nabi. Barulah kita akan dapat yang sebenarnya betul-betul cinta kepada Nabi. Apa kesan kita dapat kalau cinta kepada Nabi, tuan-tuan sekalian? Dua benda. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Nombor satu. Tuhan kata, wahai Muhammad, habaq dekat mereka semua. Kalau mereka sayang kepada hang, kalau mereka cinta kepada hang, bererti mereka cinta kepada Allah. Tuan-tuan nampak tak? Sayang dekat Nabi, cinta kat Nabi, bererti kita cinta kepada Allah. Apabila cinta kepada Allah, apa yang kita dapat, tuan-tuan? Tuhan kata apa? Yuhibbukumullah. Allah Ta'ala juga sayang kat hamba. Yang kedua apa dia? Wa yaghfir lakum zunubakum. Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa hang. Nampak? Sayang dekat Nabi sama macam sayang kepada Allah. Bila sayang kepada Allah, kita dapat kesayangan daripada Allah. Allah pun sayang kat kita. Yang kedua, kita dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Ada sebuah hadis. Yang hadis ni tuan-tuan sekalian riwayat daripada Abu Zar Al-Ghifari. Ingat nama ni sikit lagi. Abu Zar Al-Ghifari dia kata apa? Tuan-tuan kenal kan siapa Abu Zar Al-Ghifari ni? Abu Zar ni dia merupakan sahabat Nabi yang dia ketika mana dia masuk Islam, tuan-tuan sekalian, sebelum dia Islam dia digelar sebagai qati'ut tariq. Qati' ni makna dia pemotong. At-tariq makna dia jalan. Qati'ut tariq makna dia apa, tuan-tuan sekalian? Pemotong jalan. Apa maksud pemotong jalan? Perompak jalanan. Ni Abu Zar ni. Abu Zar, anak dia nama Zar. Dia ni nama sebenar Jundub ibnu Junadah. Itu nama sebenar dia. Sebelum dia kenal Islam, dia adalah suku Al-Ghifar. Suku Al-Ghifar ni memang terkenal dengan orang yang perongoi. Suku Al-Ghifar ni memang terkenal dengan orang yang garang, tuan-tuan sekalian. Macam kita pun ada dalam masyarakat kita ni. Hak mana hak jenis-jenis duduk di bendang ni, dia jenis cakap deras. Kan? Dia dua orang duduk di bendang dengan duduk di bukit, jenis cakap deras memang. Kan? Hak bukit cakap selu, hak bendang cakap deras. Pasal apa? Pasal tengah dia duk buat padi, duk buat bendang, tuan-tuan sekalian, duk orang kata duk buat ni lah pertanian padi ni. Dia rajin duk keluar orang. Jenis cakap ni kita tahu ni orang bendang ni. Kalau jenis cakap selu-selu, yang ni orang bukit. Pasal apa orang bukit? Dia duk toreh, tuan-tuan. Dia bukan nak cakap deras-deras sebab dia takut sekali ada penatang duk main kacau dia lah apa. Dia cakap pelan-pelan. Dia anak siapa ni? Kita tahu orang ni orang bukit ni. Try kita tanya dia duk noreh tahu nak. Dia sepak kepala kita cuma ya. Tak aku duduk di Tanjung noreh apa ya lah. Kan contoh-contoh. Jenis macam tu lah lebih kurang. Kan? Jadi tuan-tuan sekalian, Abu Zar Al-Ghifari ni dia adalah orang yang dia ketika mana zaman dia jahiliah dulu, dia ni perompak. Dan kisah dia tuan-tuan sekalian ada juga terjadi ketika mana tuan-tuan kenal Zaid bin Harisah. Kenal Zaid bin Harisah? Dia ni siapa dia? Dia ni anak angkat Nabi SAW. Zaid bin Harisah ni orang kaya. Dia ni adalah keturunan Habasyah, orang kulit hitam. Dia dengan pak dia Al-Harisah dan juga pak Nakan. Mereka 3 orang. Mereka ni daripada negara, mereka nak menuju ke Mekah untuk nak berniaga. Tiba-tiba di tengah jalan, mereka dirompak. Bila mereka dirompak, tuan-tuan sekalian, 2 benda aja. Satu, kalau hang tak mati. Yang kedua,
Kalau hang tak mati, kalau hang hidup pun hang akan menjadi hamba dan semua barang hang akan dirampas oleh perompak. Dua tu aja. Kalau tak melawan, hang hidup tapi hang jadi hamba. Zaid bin Harisah, barang dia kena rompak. Bila kena rompak, dia dijual, dijadikan hamba abdi kepada siapa? Kepada anak menakan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, iaitulah isteri Nabi SAW. Waktu tu tak nikah dengan Nabi lagi. Jadi dihadiahkan kepada Khadijah. Bila Nabi SAW menikah dengan Khadijah, Khadijah menghadiahkan Zaid tu kepada Nabi untuk dijadikan khadam. Bila Nabi tengok Zaid bin Harisah ni, Nabi mengambil dia menjadi anak angkat dia. Ya, yang kata Nabi ni. Dan dia sayang sangat kepada anak angkat dia, tuan-tuan sekalian, kepada Zaid ni, sehinggakan Allah Ta'ala menegur. Sebab apa? Sebab sahabat-sahabat duk tengok, tengok Nabi sayang ni, mereka nampak macam anak angkat juga boleh mewarisi harta. Pasal tengok cara hubungan Nabi dengan Zaid bin Harisah. Tapi Allah Ta'ala buat turun. Tuhan kata anak angkat tak boleh mewariskan harta, melainkan anak betul. Zaid bin Harisah, dia juga antara orang yang terkena juga kisah rompakan yang disebut Abu Zar Al-Ghifari ni. Abu Zar Al-Ghifari. Baik, apa kata Abu Zar, tuan-tuan sekalian? Ada sebuah hadis yang ni kita boleh ambil sama-sama. Abu Zar kata, dia kata hadis ni Nabi SAW bersabda. Ingat hadis ni. Nabi kata, asyaddu ummatil li hubban. Nabi kata, orang yang paling aku cintai. Ini kita nak ambil. Orang yang paling aku sayang di kalangan umat-umat aku adalah satu kaum, satu golongan, yakununa au yakhrujuna ba'di. Satu kaum, satu golongan yang depa ni hidup selepas daripada kematian aku. Nampak macam ada peluang kita ni. Pasal kita main lepas daripada Nabi dah wafat. Ada tak ada di kalangan tuan-tuan yang hidup sebelum Nabi wafat? Ada? Angkat tangan tengok. Tobat tak ada. Maknanya, kita main bila Nabi dah wafat. Kita hidup, tuan-tuan. Dan Nabi kata apa? Mereka main ni pula dalam keadaan mereka tak pernah tengok aku dan mereka beriman kepada aku. Tuan-tuan percaya kat Nabi tak? Sebab hadis Nabi kata apa? Dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi kata, wadidtu anni laqitu ikhwani. Nabi kata, aku rindu sangat aku nak jumpa adik-beradik aku. Kebetulan bila Nabi sebut macam tu, Abu Bakar ada datang tu, Umar ada datang tu, Osman ada datang tu, Ali ada datang tu. Mereka 4 orang ni memang adik-beradik Nabi SAW. Siapa dia Abu Bakar, tuan-tuan sekalian? Abu Bakar bukan hanya sahabat Nabi, tetapi dia juga pak mentua kepada Nabi. Umar siapa dia? Umar bukan hanya sahabat Nabi, tapi pak mentua kepada Nabi. Osman siapa? Osman bukan hanya adik-beradik bukan hanya kawan kepada sahabat kepada Nabi, tetapi Osman juga merupakan menantu kepada Nabi. Sayyidina Ali siapa dia? Sayyidina Ali ni dia lagi kuat hubungan dia dengan Nabi. Dia ni bukan hanya sahabat Nabi, dia merupakan sepupu kepada Nabi SAW, dan dia juga merupakan menantu kepada Nabi. Maknanya depa 4 orang ni adik-beradik. Tiba-tiba bila Nabi SAW kata aku rindu sangat kat adik-beradik aku. Ikhwan ni makna dia adik-beradik. Aku cinta sangat kat depa, aku rindu sangat, aku teringin nak jumpa depa. Depa tanya Nabi SAW, awalaysa nahnu ikhwanaka ya Rasulullah? Kami ni bukan adik-beradik kamu ke ya Rasulullah? Kan dia ni pak mentua, hak ni pak mentua, hak ni menantu, hak ni sepupu, bukan adik-beradik ke kami ni? Nabi kata apa? Antum ashabi. Nabi kata dak, hampa ni sahabat aku. Walakin ikhwani, tetapi adik-beradik aku ni siapa? Allazi amanu bi wa lam yarawni. Orang yang beriman kepada aku tapi tak pernah pun tengok muka aku. Maknanya tak pernah hidup sezaman dengan Nabi SAW, tapi beriman kepada Nabi. Nabi rindu tentang orang yang macam ni. Kita berdoa mudah-mudahan kitalah menjadi orang yang dirindukan oleh Nabi SAW. Amin. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ni Nabi habaq dalam hadis ni pula. Nabi kata, nombor 1, orang yang Nabi cintai adalah siapa dia? Kaum yang mai selepas daripada kewafatan Nabi dan mereka beriman kepada aku walaupun mereka tak pernah tengok aku. Itu nombor 1. Nombor 2 pula, tuan-tuan sekalian, sifat yang Nabi cinta kepada mereka ni. Yawaddu ahaduhum annahu a'ta ahlahu wa malahu wa annahu ra'ani. Nombor 2.
dia duk menabung. Yawaddu tu makna dia duk bersedia. Duk tabung duit sikit untuk apa? Lau ra'ani, untuk nak pergi tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tuan-tuan duk pergi bubuh duit sikit-sikit dalam tabung haji tu. Adalah sikit RM50, kumpul jadi sebulan boleh dah 200. 200 tu pelan-pelan pibuh dalam tabung haji. 200 tu pelan-pelan pibuh dalam tabung haji. Untuk apa tuan-tuan? Lama-lama banyak dia pergi duk search tengok travel mana-mana hak boleh dipercayai. Lepas tu bawa dia pergi ke Mekah, pergi ke Madinah buat umrah dalam waktu yang sama, teringin nak pergi ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah itu niat kita? Nampak tuan? Maknanya kalau ada dua sifat ni termasuk dalam golongan yang Nabi cinta kepada dia. Sifat yang ketiga apa pula tuan-tuan sekalian? Waktu dia nak pi tu, waktu dia nak pi tu, Nabi kata annahu a'ta ahlahu wa malahu. Iaitulah dia sanggup korbankan harta, dia sanggup korbankan keluarga. Tinggal sat keluarga dia, tinggal sat harta benda dia. Maknanya dia ada harta, dia sanggup tuan-tuan sekalian. Harta dia ni dia gadai. Pasal apa? Aku nak ambil duit, aku nak pergi Mekah, aku nak pergi Masjid Nabi, aku nak pergi jumpa Nabi. Yang tu. Adik keluarga pula macam mana? Habang kat anak, habang kat cucu. Ni Tok Wan tak ada ni 2 minggu ni. Tinggal Zat, walaupun cucu tu kita baru dapat. Lama mana dah anak hak sulung kita tak pernah duk dapat. Tiba-tiba waktu kita nak pergi, waktu itulah dia beranak. Tapi kita pun kadang-kadang nakal juga kawan-kawan kita ni. Dia main-main, dia kata, betul kan Nabi kata. Ni cucu ni lama dah hang tunggu ni. Bapa punya, ramai punya Tok Bomo hampir duk berjumpa. Kan? Yang kira tasik dayang bunting Langkawi itu 8 tempayan, hampir ambil ayam balik mai bagi anak hang minum nak bagi bunting kata. Tiba-tiba ni anak hang nak beranak nak dapat cucu ni hang nak pergi Mekah pula ke? Hang fikir betul-betul. Dia duk main lagu tu kat kita. Kalau pi sana saya kita lepas nak tengok muka cucu. Tapi tuan-tuan, dia kuat dengan nak berjumpa dengan Nabi. Dia kata tak apa. Kalau ada rezeki aku balik mai 2 minggu, aku jumpa cucu aku ni dia kata. Tu orang macam ni. Itu sifat yang ketiga. Maknanya apa tuan-tuan? Dia sanggup korbankan harta benda, dia sanggup korbankan keluarga, pengorbanan yang macam tu untuk nak jumpa Nabi. Dia masuk dalam golongan yang cinta kepada Nabi. Nombor 4. Kata Nabi SAW, yawaddu ahaduhum annahu a'ta ahlahu wa malah. Bukan takat dia seorang pi, tapi dia habaq juga kepada ahli keluarga dia. Dia suruh anak-anak dia lah ni hampa buat kutu. Lah ni kutu kan. Hampa buat kut. Kita panggil kut, lah ni dia panggil kutu pula. Kan? Hampa buat kut sikit. Nanti jom kita pergi ramai-ramai. Aku nak bawa hampa pergi jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumpa apa? Maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna dia ada 4 benda ni tuan-tuan sekalian yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta Nabi kepada kita kalau kita ada 4 sifat ni. Boleh nak? Jadi tuan-tuan balik muhasabah tengok 4 sifat ni ada tak ada dalam diri kita. Okey. Boleh kita berhenti dekat tu. Boleh dah nah? Cukup lah. Dia bukan boleh panjang-panjang. Takatlah masuk lagi. Saya lajak pi 8.30, pi 8.45. Tuan-tuan dah tak masuk dah. Hak tadi duk lekat 4, lain kali kosong tu. Lah dekat tu ya. Boleh maklum nah? Kita ulang balik. Nak bagi faham. Semua macam tu. Kurang-kurang tuan-tuan balik di rumah. Ada benda nak sampai kat anak, ada benda nak sampai kat bini. Kalau tak ramai bini. Kan bini kita malam ni ada apa? Dengar berat sangat tu. Kata ada ceramah malam ni. Oh, siapa ceramah? Tahu ustaz mana tahu dengan selepang satu macam ya. Oh ya ke? Tak ada duk ceramah apa? Itu panjang dah. Walaupun dia berhenti lepas Isya Ustaz ya, tapi berasa panjang. Oh ya ke? Dah panjang tu apa dia? Oh dia kata keras agak tu. Lah keras tu apa dia? Dia kata aku tampak ya, tanya macam-macam pula. Yang tu ya, padahal dia pun datang apa pun tak ada dalam kepala otak dia tu. Gelak melong tu. Nampak tak sekalian? Betul tak? Tuan-tuan balik lagi orang tanya tuan-tuan saya ceramah apa? Dia kata aku tahu itu hang tak tahu hampir dia kata begitu ya. Ayat tu lah dia kata. Allahu akbar. Baik, kita ulang balik tuan-tuan sekalian. Nombor 1 saya sebut apa? 2 benda. Kalau kita nak sayang kepada Nabi betul-betul 2 benda apa dia? Nombor 1, hub, cinta. Sayang betul-betul kat Nabi. Dan nombor 2 apa dia? Ittiba'. Ittiba' ni apa? Ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz ikut Nabi tu macam mana ustaz kan kita urai sikitlah. Ikut Nabi tu apa? Ikut sunnah Nabi. Tu. Cakap macam mana Nabi, akhlak macam mana Nabi.
Kan? Berpakaian macam mana Nabi SAW. Berwatakan macam mana Nabi SAW. Sunnah Nabi, tuan-tuan. Tuan-tuan ustaz-ustaz ada yang mengajar kat tuan-tuan berlumuk-lumuk sunnah-sunnah Nabi yang dia duk ajar. Kan? Kita manggil tidur tadi, daripada manggil tidur sampai kita nak tidur balik, kalau kita beramalkan sunnah Nabi, berapa puluh punya sunnah Nabi kita boleh buat dalam satu hari. Mangkit-mangkit tidur, benda mula-mula sekali yang Nabi SAW buat ni sunnah Nabi ni. Apa dia? Dia sebut Alhamdulillah. Tu sunnah Nabi. Kita buat tak hari ni tuan-tuan sekalian? Lagu tak apa nak buat ni. Kira mangkit-mangkit tidur dulu, capai telefon dulu, muak. Wah, muak terbangan apa nama, rebah balang punya mulut. Kan? So, lepas tu apa dia? Sunnah Nabi dia mangkit. Dia duduk Ustaz. Ni sunnah Nabi. Kita memang suka duduk Ustaz. Yang tu memang cara kita lah. Bini kita, kan mangkit-mangkit. Dia duduk Ustaz. Duduk lagi bini kata-kata. Hang tak dengar malah Ustaz kata sunnah kita. Hang bukan taubah. Dia marah kat bini dia. Kita pun duduk Ustaz lagu duduk pejam mata tuan sekalian. Bini boleh sikit. Sedang-sedang lohong. Kan? Hang nak duduk Ustaz sangat. Kita lagu tu lah, betul tak? Duduk sat tu pasal apa? Nabi tak mau. Kita kalau kita mangkit terus tuan-tuan, sekali tuan-tuan akan berasa tak apa sedap badan ni. Maknanya duduk sat. Duduk sat, biar semua dah berjalan elok apa semua. Dia macam kereta lah. Kereta ni dia start bukan boleh terus jalan. Dia start bagi dia running enjin, bagi cantik apa semua, baru gear berjalan. Kalau tuan-tuan start tekan, lagi dia nak mampu lah apalah minyak tak sampai operator lah apalah. Jadi lagu tu. Kita pun lagu tu lah. Kan kita mangkit nak terbalik lah apa semua tu sebab darah apa semua tak berjalan bagi elok balik tu. Nabi ajak kita tu duduk Ustaz. Lepas tu gesel-geselkan biji mata. Itu sunnah Nabi. Kan gesel mata tu. Lepas tu bila mangkit tuan-tuan sekalian pergi masuk dalam bilik ayam. Lagu nak lajak pula. Tak lajak sikit-sikit lah, tak lajak. Kan masuk dalam bilik ayam. Nabi kata apa? Nabi kata idza istaiqaz, apabila kamu mangkit fala yamsah, jangan kamu pegang. Jangan pegang benda-benda ni. Kan? Lepas tu Nabi kata apa? Faghsilhu, hendaklah kamu basuh tangan kamu salasa marrat, 3 kali ataupun lebih basuh tangan. Fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Nabi kata pasal kita tak tahu tangan kita waktu lena duduk tak mana. Tuan-tuan tahu tangan duduk tak mana waktu tidur? Duduk dalam pungkuk pun ada, tengah duduk tidur, lepas tu duduk dalam macam-macam lah, betul dah saya cakap benda betul. Lepas tu mangkit lagi duduk salam pula dengan cucu nak pergi tuan nak pergi sekolah, cucu kata gam apa pula dah kata ni. Tak jahanam lagu tu. Tu yang cucu pun bukan kata kena COVID, Omicron pun kena. Kan? Pasal kita dobat tak tahu hala kita tu. Dia mula nak kasang ni tu nak kena konti awal. Lagi dia mula pi lagi, tonton balik semua berdarah. Kan? Pasal apa? Pasal neraka sudah ada keluar mai ayat. Itu sunnah Nabi. Yang tu baru sikit tuan-tuan sekalian. Kan sampailah kita nak tidur lah apa macam-macam sunnah Nabi. Nabi ajak kat kita sebelum nak tidur jangan lupa baca ayatul kursi, baca yang tu. Lepas tu pula ada hadis tapi ni dhaif lah dalam tafsir tafsir Nurul Ihsan. Tafsir Al-Quran Nurul Ihsan dia kata apa? Bacalah di penghujung suratil Baqarah baru setan tak main kacau kita. Sebelum nak tidur tu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Baca yang tu. Nak cantik lagi tuan-tuan sekalian, sebelum kita nak baca tu, balik-balik rumah lagi dah tak boleh lena apa semua, buka tabarakalladzi biyadihil mulk. Pasal Nabi tiap-tiap malam Nabi baca suratul mulk. Bacalah yang tu. Kan? Dah kita tak boleh nak lena sangat. Dia kata, tu lah Ustaz buka-buka lena tu tak ada nak baca lagi. Ada juga orang jenis tu. Dia kata kalau nak baca, dia kata ni buka-buka bismillahirrahmanirrahim tabarakal. Dia jadi seorang CD lekat tau. Kan? Lena atas Quran begitu ya. Time nak baca Quran lena. Time tak baca Quran mata ni sikit punya jegel tak sangka sampai tengah malam. Kan? Hak jenis macam ni mondok membuih ayat Yasin atas kepala ya. Allahu Rabbi. Boleh kan? Sikit ya hantu tekat tu je. Nah, banyaklah sunnah Nabi. Tuan-tuan mainlah tengok ustaz-ustaz mengajar apa semua. Banyaklah sunnah Nabi SAW. Tu nombor 2. Maknanya kalau ada 2 benda ni, maka kita adalah orang yang betul-betul sayang dan cinta kepada Nabi. Lepas tu saya uraikan apa lagi kepada tuan-tuan sekalian tadi ni. Mengenai talqin di telinga la ilaha illallah, baca doa yang tu. Tak apalah tu selingan. Benda penting apa ni? Lepas tu ada 4 golongan, 4 ciri-ciri yang Nabi SAW cinta kepada mereka. Nombor 1 siapa? Orang yang hidup selepas daripada wafatnya Nabi dan beriman kepada Nabi SAW. Nombor 1. Maknanya kita ada tak ada ciri tu? Kita ada. Pasal kita hidup sebelum, hidup selepas daripada Nabi wafat.
Nabi wafat tuan-tuan sekalian, sampai ke sekarang kalau ikut umur Nabi ni adalah 1451. Pasal Nabi dilahirkan Rabiul Awal 571 sampai sekarang ni 2022, kira-kira 1451 Masihi, 51 tahun, 1451. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, itu nombor satu. Nombor dua, siapa dia? Orang yang boleh simpan duit. Dia simpan duit semata-mata nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nombor tiga, siapa tuan-tuan sekalian? Dia boleh mengorbankan harta dan juga masa bersama dengan keluarga semata-mata nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nombor empat, siapa? Dia boleh panggil adik-beradik dia, anak cucu dia untuk pi sekali dengan dia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pun kalau berjumpa dengan orang tuan-tuan sekalian, macam saya lah rajin duk main Sungai Rambai ni seorang-seorang, jumpa maklum-maklum apa semua, mesti maklum tanya, "Ustaz, buat main lah anak bini sekali main tang ni." Nampak tak? Tuan-tuan pun kata, "Ustaz, nanti main rumah pun main anak bini main." Nampak tak? Kalau saya pergi seorang-seorang, tuan-tuan pun dah lain macam dah. "Ustaz ni ada anak bini ke tak ni?" Kan akan nak cari seorang lagi. Contoh dia lagu tu lah. Kan kalau buat main anak bini, Allah dia berasa besar hati. Dia tolong lah. Buat main dengan anak, duk main lah apa Allah tengok bini. Besar hati. Macam tu juga Nabi. Kita duk pergi seorang, tuan-tuan duk pergi seorang. Tiba-tiba kita bawa keluarga kita ni. "Assalamualaikum ya Rasulullah." Bagi salam kat Nabi. "Ni keluarga saya ni ya Rasulullah." Tuan-tuan, Nabi besar hati dah. Besarnya hati Nabi SAW. Cukuplah dekat tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita insyaAllah. Boleh nak? Baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita. Terima kasih kepada perhatian yang tuan-tuan berikan pada saya. Kepada Allah Ta'ala saya mohon ampun. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ذكرنا مما نسينا وعلمنا مما جهلنا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم